in 3, 2, 1, action. Hai semua, bertemu kembali pada minggu ini. Koshi Community, pusat kesahihan maklumat anda dalam isu lelongan dan bidaan. Pada minggu ini, kita ada lagi satu topik yang menarik yang berkenaan dengan jenis-jenis lelongan ataupun jenis-jenis auction yang terdapat di Malaysia yang merujuk kepada lelongan yang melibatkan foreclosure. Terdapat 4 jenis lelongan yang dibuat di Malaysia. So pada hari ini kita ada tetamu khas seperti biasa, Syamila. Dan Syamila dan saya pada hari ini akan cuba untuk memahami secara mendalam apakah jenis-jenis lelongan, apakah perbezaan-perbezaan yang wujud di antara lelongan-lelongan ini, apakah yang perlu kita buat atau buat persediaan awal dalam lelongan-lelongan yang akan kami bincangkan sekedar lagi. Koshi Community, pusat kesahihan maklumat lelong dan bidaan anda. Jangan lupa untuk like dan share event kami dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dan please become member in koshicommunity.com untuk maklumat sahih lelongan dan bidaan. So Syamila, tanpa melengahkan masa, kita tahu ada lebih kurang 4 jenis lelongan di Malaysia yang melibatkan foreclosure. Mungkin Syamila boleh berbincang secara mendalam. Apakah jenis-jenis lelongan yang ada di Malaysia bila kita bercakap berkenaan dengan lelongan awal? Okey, selamat sejahtera semua. Okey, kalau kita melihat kepada jenis-jenis lelongan yang terdapat di Malaysia, terdapat iaitu lebih kurang 4 jenis, iaitu lelongan pertama di Mahkamah Tinggi, keduanya yang dijalankan di pejabat tanah, ketiganya adalah private auction iaitu kes-kes yang melibatkan hartanah yang tidak mempunyai hak milik individu. Normally people refers to laka auction, dan yang keempat adalah lelongan yang terkini iaitu e-lelong secara online bidding ya. Okey. Jika kita lihat kepada lelongan di Mahkamah Tinggi, lelongan di Mahkamah Tinggi melibatkan harta-harta yang mempunyai hak milik individu. Juga lelongan di pejabat tanah juga melibatkan hartanah yang mempunyai hak milik individu yang telah digadaikan kepada bank, dan si tuan punya hartanah tidak dapat membayar loan pinjaman bank, maka pihak bank akan mendapatkan perintah jualan daripada Mahkamah Tinggi ataupun pejabat tanah dan menjualnya secara lelongan untuk mendapatkan kembali jumlah pinjaman yang tertunggak tersebut. Okey, yang ketiga, lelongan laka, iaitu lelongan yang melibatkan hartanah yang dibuat transaksi secara loan agreement cum assignment. Laka adalah loan agreement cum assignment, iaitu harta-harta yang bukannya digadai tetapi harta-harta yang diserahkan hak milik, penyerahakan kepada bank. Itu adalah terma yang digunakan. Kita tidak menggunakan terma gadaian untuk harta-harta laka, tapi kita gunakan terma penyerahakan, iaitu harta itu telah di-assign kepada pihak bank. Kenapa kita menggunakan terma ini? Kerana hak milik individu belum lagi dikeluarkan. Dia masih atas master title, iaitu harta-harta apartmen, flat, kondominium, juga melibatkan harta-harta hak milik strata yang di mana ada gated and guarded community juga termasuk dalam kategori ini, iaitu harta-harta di mana tidak ada hak milik individu, masih di bawah nama pemaju. Okey, master title lah. So itu adalah harta-harta laka. Maka harta-harta yang termasuk dalam kategori ini akan dijual melalui proses lelongan, iaitu private auction.
bukannya di pejabat tanah, bukannya di Mahkamah Tinggi, tetapi di kawasan, di tempat awam seperti hotel ataupun di dewan-dewan. Okey, di mana pihak bank akan menjualnya secara lelongan juga. Cuma akan terdapat sedikit perbezaan dalam prosedurnya. Itu adalah lelongan secara laka. Lelongan secara e-lelong pula adalah satu proses baru di Malaysia. Diperkenalkan kalau tak silap saya sejak 2017. 2017, iaitu lelong melalui Portal. Online portal. Online portal, di mana kita akan diberi satu, saya rasa, link kepada website e-lelong dan kita boleh membida pada masa itu, pada masa yang telah ditetapkan. Okey, di mana kita tidak perlu pergi ke mahkamah, tidak perlu pergi ke pejabat tanah. Kita boleh buat di mana-mana saja, di pejabat kita ataupun di rumah dan sebagainya. You can bid from anywhere that you want. Okey, itu adalah jenis-jenis lelongan yang terdapat di Malaysia sekarang ini. Thank you Syamila, thank you. Jika bercakap mengenai jenis-jenis lelongan ini, kita boleh buat satu kesimpulan, kesemua lelongan ini melibatkan satu proses mendapatkan semula wang pinjaman oleh pihak pemegang gadaian. So, jika ini merupakan salah satu cara untuk mereka dapatkan, adakah terdapat apa-apa perbezaan bila kita bercakap berkenaan dengan nilai ataupun prosesnya? Adakah apa-apa perbezaan dalam proses-proses untuk menjadi seorang pembina atau sebagainya? Apa perbezaan di antara keempat-empat jenis yang telah diperkatakan oleh Syamila tadi? Okey, proses lelongan melalui pejabat tanah dan Mahkamah Tinggi dan juga e-lelong. Proses ini adalah seperti yang saya katakan tadi, melibatkan hartanah yang mempunyai hak milik individu. Jadi bank akan mendapatkan perintah jualan terlebih dahulu daripada pihak mahkamah ataupun daripada pihak pejabat tanah sebelum bank menjualnya secara lelongan awam. Ini berbeza daripada lelongan laka. Untuk laka, bank tidak perlu mendapatkan perintah jualan daripada mahkamah. Sebaliknya, bank akan melaksanakan kuasa yang diberi di bawah loan agreement cum assignment itu dan menjualnya secara lelongan awam. Okey, prosesnya untuk lelongan laka lebih singkat. Selepas mengeluarkan beberapa notis, maka bank akan melaksanakan kuasa yang diberi dan menjualnya untuk mendapatkan kembali wang yang terhutang tersebut. Okey, itu adalah satu perbezaan. Perbezaan yang lagi satu yang paling ketara adalah tempoh penyempurnaan lelongan tersebut, iaitu untuk lelongan melalui pejabat tanah dan Mahkamah Tinggi dan juga e-lelong, lelongan itu harus dilengkapkan dalam masa 120 hari. Okey, wang balance purchase price harus dibayar dalam masa 120 hari. Tetapi bagi laka, kebanyakannya adalah 90 hari. Lebih singkat sebulan. Itu adalah perbezaan yang paling ketara. Dan seterusnya, untuk lelongan melalui pejabat tanah dan High Court dan juga e-lelong, dia tidak melibatkan sekatan kepentingan. Seperti yang saya dan Sharon telah explain dalam topik-topik yang terdahulu, dia special sikit. Dia tidak ada sekatan. Kalau ada sebarang sekatan kepentingan dalam hak milik, iaitu perlu mendapat kebenaran pihak berkuasa negeri, maka untuk lelongan yang dibuat di Mahkamah Tinggi, pejabat tanah dan e-lelong tidak perlu. Ianya diketepikan. Itu adalah satu keistimewaan lelongan di Mahkamah Tinggi dan pejabat tanah dan e-lelong compare kepada laka. Okay, untuk pengetahuan, untuk memahami dengan lebih mendalam, adakah ini bermaksud sekatan kepentingan Rizal Melayu contohnya juga tidak terpakai dalam lelongan?
Sekatan kepentingan yang dinyatakan ini adalah sekatan kepentingan dalam hak milik. Sekiranya ianya dinyatakan dalam title hartanah tersebut, maka sekatan itu tidak akan dikuatkuasakan untuk hartanah-hartanah yang dijual di Mahkamah Tinggi, Pejabat Tanah dan e-lelong. Tetapi sekiranya itu adalah satu sekatan yang tidak dinyatakan dalam title, maka ianya akan juga terpakai untuk hartanah tersebut. Oh, okey. So, jika kita bercakap mengenai kes-kes LACA ni, LACA adalah Loan Agreement Cum Assignment, di mana order for sale itu tidak perlu diperoleh oleh pihak pemegang gadaian, maka mereka boleh membuat lelongan dengan melantik seorang pelelong untuk membuat lelongan tersebut, dan selalunya tempoh masa adalah singkat, 90 hari. Apakah yang membezakan tempat lelongan itu tersebut? Mengapa adakah lelongan itu dibuat di Pejabat Tanah ataupun di Mahkamah Tinggi bila melibatkan lelongan awam untuk kes-kes LACA seperti yang telah kita nyatakan tadi? Okey, untuk kes-kes LACA, lelongan tidak dijalankan di Mahkamah Tinggi ataupun di Pejabat Tanah. Lelongan dijalankan di satu tempat awam, selalunya di hotel ataupun kadang-kadang di pejabat pelelong sendiri. Saya pernah lihat lelongan LACA dijalankan. Dan saya juga pernah melihat lelongan LACA ini dijalankan secara online. Juga terdapat beberapa kes sebegitu. So ini bergantung untuk mendapat tahu di mana lelongan itu akan dijalankan, pembida harus melihat kepada POS, peristiaran jualan. Akan dinyatakan di sana bagaimana lelongan ini akan dijalankan dan di mana. Okey. Ada lelongan LACA ini dibuat, tetapi information ataupun maklumat yang diberikan untuk membantu pembida membuat carian. Kadang-kadang lot itu ataupun title belum keluar, belum disediakan oleh Pejabat Tanah. Maka apakah consequences sebagai seorang pembida, apa yang patut kita buat untuk kes-kes LACA sebegini? Jadi untuk kes-kes LACA sebegini itu adalah seperti yang kita nyatakan sebelum ini, kita membeli harta dalam keadaan yang seperti mana yang sedia ada. Jadi adalah tugas pembida untuk melakukan due diligence. Dalam due diligence itu, dia boleh tentukan master title, butir-butir master title, carian harus dilakukan, dan juga pertanyaan kepada developer sama ada harta itu butir-butir harta itu adalah betul, dan sama ada developer akan setuju kepada direct transfer dan sebagainya. Itu adalah proses due diligence seperti yang pernah kita cakap sebelum ini Untuk kes-kes LACA, itu adalah due diligence yang terlibat, dan sebab itu seorang pembida itu dinasihatkan untuk melantik seorang peguam untuk mendapat butir-butir yang betul tentang hartanah yang ingin dibida tersebut. Oh, so maksudnya jika hendak membida, especially property ataupun hartanah yang melibatkan kes-kes LACA ini, due diligence memakan masa. Kalau saya lihat mengenai keadaan yang wujud sekarang, dia bukan satu kes yang straightforward, bukan seperti land office case auction ataupun high court auction, di mana kesnya terlalu straightforward. Dia hanya buat land search, kita sudah tahu kebanyakan sejarah hartanah tersebut. Tetapi untuk kes-kes LACA, dia agak unik sikit. So dia ada master title, dia ada strata title dan sebagainya. So apa pandangan Syamila? Adakah ini bermaksud LACA itu susah untuk kita melayakkan diri kita untuk membida atau melayakkan hartanah tersebut untuk dibida, ataupun kita patut avoid LACA auction semata-mata disebabkan kepayahan bila melibatkan
due diligence ini? Okey, bagi saya tidak ada sebab kita harus avoid laka auction, kerana laka auction juga seperti lelongan di Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah. As long as kita dapat buat proses due diligence itu. Sebab itu dari from the first day kita selalu stress on due diligence. Kerana proses ini walaupun mengambil masa sedikit dan sedikit perbelanjaan, tetapi boleh dilakukan melalui dan pembida boleh mengetahui tentang butir-butir hartanah tersebut melalui due diligence yang dilakukan. Sebab itu kita seperti yang kita selalu cakap, Cochise Community akan membuat satu feasibility report. Dalam feasibility report itu due diligence itu akan dimasukkan dan sesiapa yang ingin membida boleh mendapatkan feasibility report tersebut dan dan dapat membida dengan lebih confident. Ya, betul saja. So, jika kita lihat laka ada dia punya kepayahannya dan kita tahu macam mana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita lihat juga bila melibatkan kes-kes High Court ataupun Pejabat Tanah, Land Office dan Mahkamah Tinggi, masa yang diberikan 120 hari itu satu hari atau satu jangka masa yang muktamad. Tiada apa-apa penlanjutan masa diberikan. Bagaimana pula dengan laka? Adakah kita ada peluang untuk mendapatkan lanjutan masa disebabkan isu-isu title atau dan sebagainya yang mungkin wujud bila kita cuba untuk membuat transaksi tersebut? Okey, bercakap tentang pelanjutan masa, untuk lelongan melalui Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah, memang penyempurnaan adalah dalam masa 120 hari. Sudah ditetapkan tiada perlanjutan. Tetapi bagi kes-kes laka, bergantung kepada budi bicara pihak bank sama ada untuk memberi perlanjutan atau tidak. Dengan alasan yang kukuh, seorang pembida boleh mendapatkan pelanjutan masa, tetapi ada bayaran interest, bayaran faedah lewat yang harus dibayar oleh pembida tersebut. Okey, alasan harus kukuh seperti alasan seperti tidak dapat pinjaman loan ataupun perlukan lebih masa untuk cari duit, itu semua tidak akan diterima. Bank akan mempertimbangkan beberapa perkara sebelum memberi perlanjutan masa. Seperti adakah pembida telah dapatkan pinjaman tetapi memerlukan lebih masa untuk keluarkan pinjaman itu daripada pihak bank. Okey, itu adalah antara pertimbangan-pertimbangan yang akan dibuat oleh pihak bank sebelum memberi perlanjutan masa. Okey, itu salah satu perbezaan yang di antara laka auction dan high court auction, dan juga lihat kepada terma-terma jualan. Okey, untuk laka auction dan terma jualan untuk high court auction akan terdapat sedikit perbezaan. Jadi pembida selalu harus mengambil tahu tentang perkara ini kerana melibatkan bayaran tertunggak. Siapa yang akan bayar bayaran tertunggak, setakat mana akan dibayar, itu semua adalah sedikit perbezaan. Jadi rujuk kepada syarat-syarat jualan. Dan Jivan mungkin sebagai seorang pelelong boleh jelaskan adakah terdapat apa-apa perbezaan di antara bidaan dalam proses lelongan laka dan juga proses bidaan dalam jualan di Mahkamah Tinggi atau Pejabat Tanah. Okay. Dalam pengalaman saya sebagai pelelong dan juga berkhidmat sebagai pelelong ini menjalankan lelongan di semua premis lelongan, saya dapati perbezaan yang wujud di mahkamah itu agak ketara. Ini merujuk kepada sebab Mahkamah Tinggi
sudah pun mempunyai satu sistem di mana sekiranya ada seorang pembida, maka harga rizab adalah harga bidaan pembida tersebut. Jika kita ada seorang pembida saja yang register ataupun daftar sebagai pembida. Dan jika ada 2 orang pembida, ini untuk mahkamah tinggi ya, jika ada 2 orang pembida, selalunya harga rizab itu bukan lagi harga permulaan bidaan pada hari tersebut. Contohnya, katakanlah harga rizabnya RM95,000. Jika 2 orang pembida telah pun berdaftar untuk dan berjaya menjadi pembida di dalam bidaan ataupun lelongan tersebut, maka kedua, jika ada lebih daripada seorang, maka harga rizab akan dinaikkan pada satu harga lebih daripada RM95,000, contohnya RM97,000 atau RM98,000 bergantung, dan kadang-kadang sehingga RM5,000. So ini mungkin membuatkan seseorang yang ingin membida hilang tumpuan, kerana saya datang untuk bida pada harga RM95,000, tapi ada seorang lagi nak bida. Bila harga rizab dinaikkan kepada RM98,000, kedua-duanya kadang-kadang tidak mahu membida, kerana kedua-duanya mempunyai maksud bahawa saya datang untuk bida pada harga rizab. Maka harga rizab akan dinaikkan pada hari bidaan jika terdapat lebih daripada seorang pembida. Ini mungkin disebabkan adanya komplot untuk membuat ataupun satu percaturan untuk mengawal bidaan daripada meningkat. Maka untuk mengelak ulat lelong ini mengambil kesempatan, maka pihak mahkamah telah pun membuat satu perangkat dan perkiraan yang begini, di bawah kalau lebih dari seorang pembida, maka harga rizab akan dinaikkan pada harga hari tersebut. Lelong paling ketara di mahkamah. Kalau di dalam saya kurang lihat perkara ini berlaku, kerana mungkin tak banyak lelongan yang berlaku di pejabat tanah, maka selalunya it is a little bit lenient compared to mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi dia betul-betul takut when it comes to following the rules. Maka selalunya akan ada very strict rules yang dia follow di mahkamah tinggi. Pejabat tanah selalunya tiada masalah, selalunya peningkatannya pun boleh dirunding dengan pejabat. So you need to understand apa maksud saya. Mengapa sebagai seorang pembida, mengapa saya cakap begini? Jangan ambil perkara ini sebagai benda yang remeh. Sebab kalau kita ada experience untuk bida di kes-kes laka ataupun pejabat tanah, tiba-tiba kita pergi mahkamah tinggi, kita pula cakap, oh saya pernah pergi lelong di sini, pergi lelong di sana, mengapa mahkamah buat begini? Setiap satu ada dia punya jurisdiction dia. Siapa ketua dia, siapa kuasa dia. So you need to follow who's actually organizing the auction. Siapa yang menguruskan lelongan tersebut. Yang menguruskan ialah mahkamah tinggi. So kita kena ikut benda ini. So ini yang kita boleh lihat perbezaan ketara di antara mahkamah tinggi dengan pejabat tanah. Lagi satu tempatnya ialah laka. Lakanya pula selalunya ada lagi satu perkara yang kita kena lihat. Laka ni is a little bit more there's no one to decide except for bank or the auctioneer. So selalunya kita boleh runding dengan mereka, tapi mereka cuba nak letakkan sesuatu harga. Jika memang tiada pembida, susah untuk mereka untuk mendapatkan satu nilai tertentu untuk bidaan. Maka like itu dia laka, flexibility itu ada. High Court Land Office tiada flexibility. So ini yang saya boleh lihat perbezaan yang ada di antara laka, High Court Land Office dan e-lelong. E-lelong juga susah kerana kita tidak ada siapa-siapa pun. You kena awal-awal faham proses dia dan you kena start bidang. You have no other choice.
So cara bidaannya pun berlainan sikit. Kita akan buat satu lagi video berkenaan dengan e-lelong sahaja dalam masa terdekat. Dia ada berizal sikit, saya akan bagi tahu kemudian. So this is what I can see the difference between LACA, High Court and Land Office Auction, Syabila. Okey, seperti yang Jiwan cakap tadi, sekiranya terdapat lebih daripada seorang pembida, lebih kurang 2 atau 3 pembida, lelongan tidak akan dimulakan pada harga rizab. Betul. Tetapi pada harga yang lebih tinggi. Jadi siapa yang akan tentukan nilai yang lebih tinggi ini, dan bagaimana, apa formula yang digunakan untuk menentukan harga ini? Okey. Apa yang berlaku ialah kita pernah membangkitkan isu ini dalam satu perbincangan dengan Senior Assistant Registrar Mahkamah Tinggi, Pendaftar Mahkamah, di mana kami pernah membangkitkan isu apakah sebabnya ada peningkatan. To be frank, mereka tiada ada apa-apa formula bila melibatkan peningkatan. Selalunya mereka lihat on that day 3 itu harga ataupun nombor kesukaan, maka setiap peningkatan 3,000. So selalunya tiada apa-apa rule of thumb yang dia pakai. Dan kadang-kadang itu tak logik. Harga rumah baru 120,000, setiap peningkatan 5,000, sometimes people lari. So kadang-kadang peningkatan kecil itu dapat menarik lebih banyak pembida untuk membida. Kadang-kadang harganya milion-milion, tapi peningkatan 2,000. So tiada satu rule of thumb. Itu yang memberikan kadang-kadang kesukaran kepada pembida untuk membuat percaturan bila melibatkan strategi bidaan. Okey, kalau macam tu nampaknya pembida sebelum pergi membida di lelongan di Mahkamah Tinggi atau Pejabat Tanah atau LACA atau e-lelong juga, pembida itu harus tahu harga yang paling tinggi untuk hartanah tersebut. Betul. The shilling price, Yes. Okey. So apa yang berlaku ya, mereka perlu memahami dengan lebih mendalam apakah harga maksimum yang boleh dibida atau mampu dibida. So harga, okey, kita akan kena buat satu lagi event, satu lagi video, Syamila, berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan harga ataupun bagaimana untuk membuat satu perangkaan harga bidaan. Ya. So kita kena buat satu lagi video. Itu is a psychology of bidding. Itu kita kena buat juga. So bila melibatkan itu, you kena ada satu shilling price. Shilling price itu ada dia punya faktor-faktor yang perlu kita fahami dulu untuk mendapatkan harga tersebut. So apakah faktor-faktor yang perlu kita consider untuk mendapatkan nilai paling tinggi yang boleh kita bida pada hari bidaan nanti? Adakah cautious community melalui feasibility report mereka boleh membantu pembida untuk masalah ini? Okey, dalam feasibility report yang kita sediakan di cautious community, dia lebih melibatkan hartanah tersebut dan juga pembida. Kita consider two angle. Satu ialah kita cuba fahami secara mendalam sama ada hartanah tersebut layak dibida. Maka due diligence lah. Okey. Dan dalam due diligence ini kita akan juga membuat perkiraan melibatkan apakah harga bidaan dan apa pula nilai hartanah tersebut. Dengan memberi satu formula yang disediakan oleh cautious community, kita akan explain kemudian. Kita akan cuba dapatkan harga maksimum yang boleh dibida dengan merujuk kepada kelayakan pembida, dengan melihat apakah kelayakan kewangan yang ada dan sebab utama belian itu dibuat. So 2-3 faktor yang perlu kita ambil perhatian untuk kita gauge satu harga untuk memberi satu indication kepada seorang pembida. Jika anda mendapatkan hikmat kami sediakan report tersebut, investment feasibility report.
Dalam investment feasibility report ni kita buat due diligence, kita juga sediakan apakah harga bidaan maksimum yang boleh dibida untuk hartanah tersebut. Dengan ini, bila anda sebagai seorang pembida pergi ke apa-apa lelongan, kita tidak perlu takut kerana sudah ada feasibility report yang dah confirm apakah harga maksimum yang boleh kita bida. So ini sudah mencukupi untuk seorang pembida yang kurang arif dalam lelongan hartanah di Malaysia. Okay, jadi maksudnya dengan feasibility report ini seorang pembida akan lebih they'll be more confident to participate in an auction. So because they will know what is the maximum price they should bid dan apakah kelayakan kewangan mereka, sama ada mereka harus kerana kadang-kadang dalam proses pembidaan setengah pembida dia akan macam rasa excited. Betul. Bila orang lain tambah, dia pun nak tambah dan mungkin dia akan terlupa apakah harga maksimum yang properti itu layak untuk dibeli, ataupun adakah dia pembida itu sendiri layak untuk mendapat pinjaman setakat harga itu. Betul. Itu satu isu yang perlu kita teliti. Jika kita tidak bersedia melibatkan apakah harga maksimum yang kita hendak bida, kadang-kadang bila kita dah masuk ke dalam bilik lelongan, tadi satu perkataan yang betul-betul tepat, excited, kita jadi gemuruh, kita we get take it of that particular situation. So apa akan berlaku ialah kita akan cuba bida, dan bila kita keluar, saya pernah lihat dengan mata saya sendiri dalam lelongan saya sendiri, bila pembida yang berjaya itu keluar, dia keluar baru dia rasa, alamak, saya target saya 120,000, saya beli untuk 135,000 or 150,000, above my budget. So they feel so disappointed. Already they won, they feel so disappointed sebab was gemuruh, excited untuk menjadi pemenang, sedangkan itu bukan target harga yang kita nak bida. So untuk itulah investment feasibility report yang disediakan oleh coshescommunity.com banyak akan membantu mana-mana pembida yang ingin membida pada apa-apa lelongan hartanah di Malaysia. Okey, jadi ini akan membantu mereka supaya tidak melebihi bajet mereka, ya. Saya ada satu soalan, sebagai seorang pelelong selama ini, ya, adakah berlakunya kejadian seperti ini di mana pembida telah mengikut perasaan, dia telah membida mengikut keadaan itu pada hari itu, dan lepas itu baru dia sedar bahawa dia telah membeli melebihi bajet atau melebihi harga pasaran hartanah tersebut. Ada tak pembida yang tidak mahu tanda tangan kontrak, memorandum kontrak itu, jualan itu? Okey, apa yang berlaku ialah, saya secara personal semuanya berjaya untuk ditandatangani, tapi saya pernah orang berjumpa dengan saya, dia datang, dia nak bantuan, so saya pun nak faham apa bantuan yang dia perlu. Apparently dia orang pergi untuk membina sebuah rumah, dan di situ oleh kerana mereka rasa akan ada seorang pembeli yang akan membeli rumah itu tersebut selepas mereka menjadi pembida yang berjaya. Tetapi apa yang berlaku ialah harga tersebut telah ada tawaran lain pada lelongan. Maka semakin tinggi mereka naik, semakin tinggi tawaran itu wujud. So what happened? At last, mereka telah beli pada harga 325,000. Sebuah rumah satu tingkat, 325,000, di mana harga pasaran di kawasan tersebut ialah lebih kurang 300,000. So lebih kurang 300,000. Maksudnya, kalau sebagai seorang pembida, kalau kamu beli pada harga 250,000 atau 270,000, kemungkinan besar kalau anda jual pada harga 300,000, mungkin kita tak untung tapi kita tak rugi. Boleh dapat balik duit kita sebab ada RPGT,
ada lawyers fees dan sebagainya untuk kita transfer balik, betul? So, apa berlaku? Mereka beli 300 pun dia dah rugi. Mereka beli pada harga 325,000. So mereka datang balik kepada saya, dia kata, oh, bolehkah you tolong macam mana nak kita dapat balik duit saya 10%? Saya kata, apakah sebab you nak kata untuk dapatkan 10% itu balik? So tak ada, saya gemuruh pada hari itu, saya terbidak pada harga yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan end up apa jadi? Mereka tidak continue untuk melaksanakan kontrak tersebut. So 10% burn, 220,000, 230,000, 23,000 lah burn. So pernah berlaku. Ini disebabkan mereka tidak faham bahawa setiap properti, setiap hartanah, setiap barangan, setiap benda di dunia ini mempunyai satu nilai. Kita perlu fahami nilainya dahulu sebelum kita berniat untuk membidak di mana-mana lelongan. So ini adalah satu konsep yang betul-betul kita kena faham. Jika ada masalah dalam title, maka nilainya akan menjadi rendah kerana adanya masalah. Sebab you perlu beli rendah untuk mendapatkan perbezaan tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Maka perlu ada perbezaan. Maka logiknya di situ. Jika titlenya clean title, maka harganya mestilah tinggi. So konsep ini orang kurang arif. Itu sebenarnya Syamila, wujudnya isu yang seperti yang saya telah perkatakan tadi. Okay. Jadi setiap orang harus faham dalam sesuatu lelongan awam, lepas jatuhnya tukul pelelong, upon the fall of the hammer, maksudnya hartanah itu sudah dijual. Maka seorang pembidak itu harus tandatangani kontrak. Jika tidak, dia akan hilang deposit dia. Dia tidak boleh menyesal dan tukar fikiran pada masa itu. Amat berbeza sekali dengan pembelian hartanah melalui subsale. Subsale you have the privilege to know the price and to do your homework on the price and all that. Tapi untuk pembidaan melalui lelongan awam, pembidak harus melakukan due diligence dan sudah tahu apakah harga shilling yang harus dibidak dan tidak melebihi bajet tersebut. Jika sudah melebihi, memang no choice. You have to sign the agreement. If not, you will lose your deposit. So untuk seperti yang Syamila cakap tadi, so ada 4 jenis lelongan ini. Lelongan itu memang lelongan. Konsep ataupun cara lelongan dijalankan memang sama. Tapi prior to it, itu yang ada menjadi perbezaan. Dan selepas belian itu, apakah jangka masa yang diberikan. So selain daripada itu, semuanya adalah pre-auction. Yeah. Semuanya melibatkan pre-auction. Terdapat banyak kerja yang perlu dibuat sebelum lelongan. So untuk mengurangkan risiko kehilangan deposit ataupun membeli hartanah yang salah, Investment Feasibility Report merupakan satu laporan yang perlu diambil oleh setiap orang pembina. Yang pembina yang season, memang dia beli banyak rumah dah. Untuk dia, mungkin dia tahu, dia tak apalah. Dia mungkin, dia tahu macam mana nak ambil risiko dia. Sebab dia dah beli banyak, dia tahu dia buat kesilapan macam mana nak award kesilapan itu dan sebagainya, mungkin dia okey. Tetapi seorang pembina yang mempunyai yang waras, seorang pembina yang waras perlu dapatkan investment feasibility report, dan untuk pengetahuan anda, Cautious Community menyediakan perkhidmatan tersebut. So itu Syamila, topik pada hari ini cukup menarik, melibatkan jenis-jenis lelongan, dan kita tidak boleh menganggap setiap lelongan itu yang berbeza ini perbezaannya bukan saja dalam nama, tetapi juga dalam ada certain area, ada perbezaan yang ketara yang perlu kita fahami sebelum kita menjejakkan kaki kita dalam lelongan tersebut. So Syamila, pada hari ini topiknya menarik, topiknya cukup kita telah
mendalami dengan penuh dan secara pada hari ini. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat oleh Syamila berkenaan dengan 4 jenis lelongan hartanah melibatkan foreclosure pada hari ini? Okey, seperti kita jelaskan tadi terdapat 4 jenis lelongan. Jadi untuk tahu apakah jenis lelongan yang terlibat dalam hartanah yang seorang pembida berminat untuk membeli, tolong lihat kepada peristiaran jualan. Peristiaran jualan akan menyatakan di mana lelongan itu akan dilakukan. Sekiranya di Mahkamah Tinggi, Pejabat Tanah atau e-lelong, di mana e-lelong memang secara online sahaja, ataupun private auction, iaitu di tempat-tempat awam yang saya katakan tadi. Okey, dan lihat kepada terma, terms and condition, iaitu syarat-syarat jualan yang berbeza, iaitu lelongan di Mahkamah Tinggi, Pejabat Tanah dan e-lelong. Syarat jualan berbeza daripada private auction melibatkan harta-harta laka. Jadi seorang pembida harus tahu tentang perbezaan-perbezaan ini, dan sekiranya terdapat apa-apa pertanyaan khasnya kepada pembida-pembida yang baru ataupun first time bidding, sila layari Koshis Community untuk mengetahui perkara-perkara yang lanjut sebelum kita membida, dan khasnya dapatkan investment feasibility report supaya pembida tahu apakah harga yang akan yang ditawarkan dan harga yang maksimum yang harus dibida, harga pasaran dan juga perkara-perkara lain, due diligence dan sebagainya sebelum kita membida ataupun sebelum kita register untuk membida dan membayar deposit. Kerana kesilapan yang kita lakukan sebelum auction itu mungkin merupakan satu kesilapan yang besar, fatal mistake kita akan call. We call it fatal because once you bid and you are the successful bidder, you have to sign the contract and buy the property. Kalau tidak, kita akan kehilangan deposit. Okay, so itu nasihat saya. Sila dapatkan feasibility report anda. Thank you, Syamila. Thank you, terima kasih banyak-banyak. Pada hari ini, kita telah pun dalami 4 jenis lelongan di Malaysia yang melibatkan lelongan foreclosure ataupun melibatkan tidak membayar bayaran bulanan bank, maka wujudnya lelongan seperti begini. Kita kena faham bahawa konsep koshishcommunity.com sebenarnya untuk memahami dengan lebih lanjut cara-cara sesuatu lelongan itu dibuat di Malaysia, apakah kaedah-kaedah, apakah masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai seorang pembida jika anda berminat untuk menjadi pembida dalam sesuatu lelongan. Koshish Community, kerana kita mempunyai satu konsepnya ialah kita faham arif benar bahawa terdapat banyak maklumat-maklumat berkenaan dengan lelongan di Malaysia di mana terlalu banyak sampai kita hampir-hampir lemas dengan maklumat-maklumat tersebut. Maka perlu ada satu filtration, perlu kita kena filter dulu, kita kena sahihkan dulu sama ada ini betul atau tidak dan sebagainya. Maka koshishcommunity.com disediakan. Sila layari www.koshishcommunity.com di mana Koshish Community pusat kesahihan maklumat lelong dan bidan anda. So jangan terpedaya dengan mana-mana ejen yang bagi tahu okey rumah ini boleh dibeli dan sebagainya dengan hanya janji mulut. Itu tidak boleh digunakan pakai. Due diligence itu penting, fahami dulu sebelum membida, dan ini merupakan kesimpulan yang boleh dibuat pada hari ini. So, saya berterima kasih banyak-banyak pada Syamila pada hari ini kerana kita berjaya untuk memahami secara mendalam 4 jenis lelongan di Malaysia dan apakah perbezaannya dan apa yang perlu dibuat oleh seseorang pembida sebelum membida di lelongan tersebut. So, dengan ini saya mengundur diri dan berterima kasih kepada Syamila dan semua yang menonton webinar kami pada hari ini.
So, jumpa lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan juga please share, like atau komen dalam ruangan di bawah ini dan subscribe to YouTube channel kami, Koshis Community. So dengan ini, terima kasih. Thank you Syamila. See you next week. Bye-bye. Thank you. Bye. Hartanah adalah satu apartmen 3 bilik di Marina Tower, Relau Bayan Lepas, berkeluasan 710 kaki persegi. Kawasan yang berhampiran adalah SK Seri Relau dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Chong Cheng, dan terdapat juga beberapa sekolah lain, dan juga terdapat pusat membeli belah seperti Sunshine Square. Hartanah akan dijual pada harga rizab RM280,000, di mana harga pasaran adalah RM370,000, iaitu pengurangan sebanyak RM90,000. Equity adalah 24.32%. Hartanah ini sekiranya ingin disewakan boleh mendapat penyewaan setakat RM700 sekiranya unit kosong dan RM1,200 untuk unit yang dilengkapi perabot. Hartanah ini akan dilelong secara e-lelong pada 10 hari bulan November tahun ini. Apartmen 3 bilik Marina Tower pada harga RM280,000 akan dilelong pada 10 November 2020. Hartanah yang seterusnya adalah satu apartmen 3 bilik tidur, iaitu Pangsapuri Delima Intan di Taman Seri Delima, Bukit Mertajam. Hartanah ini adalah satu hartanah melibatkan hak milik kekal dengan keluasan 775 kaki persegi. Kawasan yang berhampiran adalah Lebuh Raya Utara Selatan dan kawasan perindustrial Pride. Hartanah ini akan dilelong pada harga rizab RM180,000, di mana harga pasaran adalah RM240,000, iaitu di bawah paras harga pasaran sebanyak RM60,000. Equity adalah 25%. Untuk penyewaan, hartanah ini boleh mendapat setakat RM550 untuk unit kosong dan RM900 untuk unit yang dilengkapi perabot. Hartanah ini akan dilelong pada 13 Oktober 2020. Okey, Pangsapuri 3 bilik tidur, iaitu Pangsapuri Delima Intan, harga rizab RM180,000. Hartanah yang seterusnya adalah satu flat, iaitu flat Taman Pelangi, mempunyai 2 bilik tidur, keluasan 506 kaki persegi. Flat Taman Pelangi ini adalah berdekatan dengan kawasan Auto City di kawasan Bukit Tengah, iaitu berhampiran Lebuh Raya Utara Selatan. Terdapat beberapa sekolah yang berhampiran dan ia adalah satu walking distance kepada Auto City, di mana terdapat pelbagai jenis kedai dan juga kawasan perindustrian Bukit Tengah. Kawasan ini kebanyakannya, majoritinya orang investors membeli flat ini untuk disewakan kerana terdapat banyak warga negara asing yang menyewa flat tersebut. Hartanah ini akan dilelong pada harga rizab RM60,000, tetapi harga pasaran adalah RM90,000, iaitu terdapat penjimatan sebanyak RM30,000, 33.3%. Hak milik pajakan. Hartanah ini melibatkan hak milik pajakan. Lelongan di Mahkamah Tinggi secara e-lelong pada 26 November 2020. Flat 2 bilik tidur Taman Pelangi akan dilelong pada 26 November 2020 pada harga RM60,000. Hartanah yang selanjutnya adalah satu apartmen di kawasan Butterworth, Pulau Pinang, iaitu Pangsapuri Ria, yang mempunyai keluasan 786 kaki persegi. Hak milik kekal. Pangsapuri Ria ni satu apartmen 3 bilik tidur berdekatan dengan Lebuh Raya Kulim Butterworth Highway. Sekolah-sekolah berhampiran dan juga beberapa kawasan kedai-kedai dan juga pasar. Pusat membeli belah seperti Billion Supermarket, Sunway Mall, Tesco dan Econ Safe.
Hartanah ini akan dilelong pada harga RM157,950 dan harga pasaran adalah RM200, iaitu terdapat penjimatan sebanyak RM42,050. Peratus adalah 21.03%. Pangsapuri Ria boleh disewakan pada harga RM500 sekiranya unit kosong dan RM900 sekiranya dilengkapi perabot. Hartanah ini akan dilelong di Mahkamah Tinggi pada 13 Oktober 2020. Pangsapuri Ria, Badut, satu apartmen 3 bilik tidur, 786 kaki persegi, hak milik kekal, akan dilelong pada 13 Oktober 2020 pada harga rizab RM157,950. Hartanah yang selanjutnya adalah satu rumah kluster di kawasan Kepala Batas, iaitu di Bandar Putra Bertam. Hartanah ini adalah sebuah rumah kluster mempunyai 3 bilik tidur, keluasan 818 kaki persegi, hak milik kekal. Kawasan yang berhampiran adalah Lebuh Raya Utara Selatan, Kolej Giat Mara Kepala Batas, Kolej Mara di Kepala Batas dan juga pusat membeli belah seperti Maidin, Sunshine Square dan juga beberapa pusat membeli belah yang lain. Hartanah ini akan dilelong pada harga RM130,000 di mana harga pasaran adalah RM160,000. Untuk penyewaan, hartanah ini dapat penyewaan sebanyak RM450 unit kosong dan RM750 unit yang dilengkapi perabot. Hartanah ini akan dilelong secara e-lelong pada 5 November 2020. Rumah kluster Bandar Putra Bertam 3 bilik tidur akan dilelong secara e-lelong pada 5 November 2020. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya ada 7 property for review. Okay. Property review saya yang pertama adalah di Sri Angkasa, adalah di Shah Alam, Sri Angkasa Apartment, Shah Alam, Selangor. Keluasan dia sebanyak 689 kaki persegi. Dia mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan Persiaran Kuala Langat. Ada Sekolah Kebangsaan Taman Alam Megah, Sekolah Menengah Alam Megah 2, Sekolah Kebangsaan Alam Megah 3. Okey, dan berdekatan juga ada Taman Rekreasi Alam Megah. Harga rizab RM170,000, harga pasaran RM220,000. Below market value percentage 23%, equity sebanyak RM50,000. Okey, dan ini adalah harta tanah jenis freehold. Okey, tarikh auction adalah pada 28 Oktober 2020. Okay. Property review saya yang kedua adalah di Sungai Buloh, Selangor, Sri Pristana. Ini adalah rumah jenis landed. Keluasan sebanyak 1076 kaki persegi, mempunyai 4 bilik tidur, 3 bilik mandi, berdekatan dengan Persiaran Mokhtar Dahari, Jalan Batu Aram dan Lata Expressway. Okey, berdekatan dengan Sekolah Rendah Islam Darul Umun, Sekolah Kebangsaan Sri Pristana, Sekolah Kebangsaan Sarjana Utama, Tadika Persiaran Gemilang, Tadika Genius Ilmu Bestari, Sri Pristana dan Taska Intanku Saya. Okey, dan juga berdekatan dengan Pearl Point Shopping Mall. Harga rizab dia RM350,000, harga pasaran RM440,000. 20% below market value, equity dia sebanyak RM90,000. Okey. Kalau unit kosong boleh mendapat sewa sebanyak 80 setakat RM850. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak RM1,500.
Okey. Tarikh auction dia adalah pada 2 November 2020. Okey. So ini adalah satu investment yang bagus sebab saya adalah peguam yang membuat projek untuk pemaju ini. So rumah ini sebenarnya memang agak besar, keluasan dia besar, dan memang a lot of facilities, kemudahan berdekatan. So it's a good investment. Okay, so rumah landed Sri Pristana Sungai Buloh. Okay, property review saya yang ketiga adalah di Shah Alam, Taman Mutiara Kemuning. Ini adalah jenis landed juga. Keluasan dia sebanyak 1399 kaki persegi. Dia mempunyai 4 bilik tidur, 2 bilik mandi. Adalah berdekatan dengan Kesas Highway, Federal Highway, dan berdekatan dengan sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah K-Bank Cina, sekolah menengah Taman Sri Muda, sekolah kebangsaan Taman Sri Muda, dan juga berdekatan dengan Giant Hypermarket Kemuning Utama. Harga rezab RM550,000, harga pasaran RM770,000. Below market value percentage dia 29%, equity sebanyak RM220,000. Satu lagi investment yang bagus, dia punya harga rezab dia memang rendah sangat. Okey. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM1,200, unit yang fully furnished boleh mendapat sebanyak RM2,000 di kawasan sana ya. Ini adalah harta tanah jenis freehold dan tarikh auction dia adalah pada 3 November 2020. So another good investment, another landed property di Shah Alam. Okay. Property review saya yang keempat adalah jenis apartmen di Puchong, Pangsapuri, Enggan. Keluasan dia sebanyak 678 kaki persegi. Dia mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan Persiaran Puncak Jalil dengan Max Highway, berdekatan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Puncak Jalil, Sekolah Kebangsaan Bandar Kinara 1, dan berdekatan dengan Giant Bandar Kinara, Stadium Nasional Bukit Jalil, and IUI Mall Puchong. Okey. Harga rezab dia RM150,000, harga pasaran RM200,000. Below market value percentage dia 25%. Equity sebanyak RM50,000. Okey. Dan kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM500. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak RM750. Okey. Ini adalah harta tanah jenis freehold dan tarikh auction dia adalah pada 4 November 2020. Okey. Property review saya yang kelima adalah di Kajang, jenis landed, Taman Idaman Bangi Kajang. Keluasan dia sebanyak 1,300 kaki persegi. Dia mempunyai 4 bilik tidur, 3 bilik mandi, berdekatan dengan North South Highway Interchange, dan berdekatan dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, KTM Bangi, Tesco Hypermarket. Harga rezab dia RM475,000, harga pasaran RM560,000. Below market value sebanyak 15%, equity sebanyak RM85,000. Okey, ini adalah harta tanah jenis freehold. Untuk unit yang kosong boleh mendapat sewa sebanyak RM1,000. Untuk unit yang fully furnished boleh mendapat sewa setakat RM1,700. Okey, tarikh auction dia adalah pada 9 November 2020. Okey, so another good investment, landed property, agak besar keluasan dia, and 85,000 equity below market value. Property review saya yang keenam adalah di Bandar Sunway Semenyih, adalah jenis landed juga. Keluasan dia sebanyak 1,442 kaki persegi, mempunyai 4 bilik tidur, 3 bilik mandi, berdekatan dengan Kajang Seremban Highway,
Sekolah Kebangsaan Bandar Sunway Semenyih dan Easy Access to Kiara Plaza Eco Shop Semenyih. Okay. Harga Rizab 405,000, harga pasaran 517,000. Below market value percentage 22%, equity sebanyak 112,000. Okey. Dan kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM950. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa sebanyak RM1,500. Ini adalah jenis freehold dan tarikh auction dia adalah pada 28 Oktober 2020. So another good investment. Memang rendah harga rizab dia. So equity dia rendah RM112,000. Okay. Property review saya yang terakhir, yang ketujuh, adalah harta tanah jenis landed di Taman Desa Jaya Kepong. Keluasan sebanyak 1,432 kaki persegi. Mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Berdekatan dengan Selayang Kepong Highway, IGB International School, Mont Kiara International School, easy access to Giant Hypermarket Batu Caves, Tesco Express, Wangsa Permai, Maidin Selayang, Aeon Mall Kepong, Kompleks Desa Kepong. Okay. Harga rizab RM420,000, harga pasaran RM600,000. Bila market value percentage 30%, sebanyak RM180,000. Another good investment sebab harga rizab dia memang rendah and keluasan dia agak luas harga tanah ini. Okay. Kalau unit yang kosong boleh mendapat sewa setakat RM900. Kalau unit yang fully furnished boleh mendapat setakat RM1,500. Okay. Tarikh auction adalah pada 28 Oktober 2020. Jadi saya dah buat 7 property review. Kesemuanya agak menarik hari ini sebab below market value percentage dia memang the harga rizab dia memang rendah. Okey, jadi siapa-siapa yang berminat boleh menghubungi Koshi Community untuk mendapatkan satu investment feasibility report. Okey, investment in feasibility report ni memang mempunyai kesemua maklumat yang terperinci, agak detail. Apa yang sesiapa yang perlu tahu mengenai harta tanah ini memang adalah di dalam report itu. Alright, so tolong hubungi kita. Ada 2 property yang auction tarikh dia di bulan ini 28 Oktober. Okey, dan kebanyakannya yang lain adalah di awal bulan November. Jadi jangan melengah-lengahkan masa lagi. Ada beberapa property di sini memang patut didapatkan lah sebab dia punya harga rizab dia memang rendah and it's good value for money. Alright, so do contact Koshi Community untuk mendapatkan investability report supaya then you can then make a decision whether you want to purchase the property or not. Okay, terima kasih.